Semua jenazah nahas pesawat diserah kepada waris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Berita tengah hari dimulakan dengan perkembangan perjalanan terakhir jenazah tragedi pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. Kesemua jenazah selesai disembahyangkan di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah, Kelang. Untuk perinciannya langsung bersama wartawan Muhammad Raswin setia di sana. Silakan. Baik, terima kasih Syah. Perjalanan terakhir mangsa tragedi Elmina. Seorang penghantar makanan sedang menunggang motosikal membawa sup yang dipesan oleh pelanggannya. Seorang pemandu e-hailing telah menolak permintaan pelanggan yang memerlukan khidmatnya. Seorang anak bongsu selalu mengucapkan kata-kata adik sayang mama setiap kali menelefon ibunya. Seorang juruterbang memberikan nombor telefon isterinya kepada sahabatnya untuk dihubungi ketika ada hal kecemasan. Seorang adun yang disayangi masyarakat di tempatnya berkhidmat. Ini adalah antara kisah-kisah yang tular sejak tragedi Elmina Khamis yang lepas. Hari ini yang menjadi catatan kenangan yang mengingatkan kita tentang erti perpisahan paling abadi. Terima kasih kepada semua yang banyak membantu memudahkan proses hari ini, dari hospital sehinggalah ke Masjid Jami' Ar-Rahimiyah untuk urusan solat jenazah. Dan kita doakan agar waris serta keluarga mangsa diberikan kekuatan menempuhi dugaan ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama dengan rakan-rakan penyampai di RTM kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Raswin. Sementara itu, jenazah adun pelangai Datuk Seri Johari Harun selamat dikebumikan kira-kira pukul 12.04 tengah hari tadi. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama wartawan Muhammad Najib Mashur di sana. Baik, terima kasih. Masih lagi langsung saya bawakan perkembangan dari Tanah Perkuburan Islam Raudah Sakinah Batu Kif untuk proses pengebumian Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, 53 tahun, yang menjadi salah seorang mangsa terhempas pesawat ringan di kawasan perumahan Elmina pada hari Khamis lalu, yang mana jenazah telah pun tiba sekitar pukul 11.55 pagi seketika saja tadi. Dan pada ketika ini dapat disaksikan proses pengebumian telah pun selesai, bacaan talqin juga telah pun selesai. Dan juga dapat saya gambarkan lebih daripada 1,000 sebenarnya mereka yang berada di sini seawal pukul 10.30 pagi tadi bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, bersama-sama juga dengan barisan kenamaan termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Pahang dan juga Timbalan Ketua Polis di negara. Dan apa yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda, terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Saidina Hamzah untuk kali kedua, dan pada kali pertamanya jenazah disolatkan di Masjid Jami' Kelang, dan urusan pengebumian ini telah pun selesai sekitar pukul 1 tengah hari tadi. Dan selain itu juga saudara, apa yang dapat saya gambarkan dengan anda, jenazah diserahkan kepada waris bermula seawal pukul 9 pagi tadi dari unit forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, selepas semua ujian dan juga hasil pengecaman DNA dilaksanakan terhadap 9 mangsa yang masih lagi berbaki daripada 10 secara keseluruhannya, yang mana semalam seorang mangsa telah pun dibawa pulang ke negerinya di Kedah untuk proses pengebumian. Dan selain itu juga saudara, lebih daripada 25 unit rondaan bermotosikal URB dari Polis Diraja Malaysia PDRM tiba di perkarangan forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTRR pada sekitar pukul 8.50 pagi tadi bagi mengiringi dan juga membawa pulang kesemua jenazah-jenazah yang mula dituntut seawal pukul 9 pagi tadi di hospital berkenaan. Dan seketika saya dapat bertemu
dengan waris Datuk Allahyarham Datuk Seri, yang mana mengatakan mereka amat bersyukur kerana jenazah selamat disemadikan pada hari ini selepas jika dimaklumkan terdahulu semua jenazah 9 ini akan mula diberikan kepada waris-waris pada hari esok, hari Isnin, selepas ujian pengecaman dan juga hasil DNA diperolehi. Jadi saudara, itu sahaja perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda dari Tanah Perkuburan ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Najib. Polis mengesahkan tiada lagi mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat terhempas di Elmina. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, ia selepas pihak hospital selesai membuat bedah siasat dan ujian DNA terhadap kesemua jenazah. Saya juga mengesahkan bahawa tiada lagi mana-mana individu yang terlibat dan terkorban dalam nahas itulah. Hanya 10 mangsa ni saja, yang mana 8 daripada dalam pesawat, 2 di jalan raya tersebutlah. So dengan itu pihak kita, polis, pihak hospital Kelang dan juga Jabatan Kimia Malaysia selesai tugas operasi proses-proses pengecaman mayat-mayat ni pada hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Tambah beliau, kesemua jenazah diuruskan pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sehingga selesai solat jenazah sebelum diserahkan kepada waris untuk dikebumikan. Sementara itu, polis telah mengambil keterangan beberapa pemilik dashcam yang merakam nahas pesawat terbabit. Datuk Hussein turut meminta mana-mana saksi kejadian untuk tampil bagi bantu siasatan. Dashcam owner daripada kenderaan tu ada yang tampil dan beri keterangan. Mintalah kalau ada lagi saksi-saksi yang ada keterangan yang ni, kita boleh menguatkan lagi kita punya siasatan, lengkapkan siasatan lah. Walau bagaimanapun, polis siasat dari segi laporan mati mengejut, manakala Biro Siasatan Kemalangan Udara akan selesaikan berkaitan dengan nahas tersebut. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. 2 lelaki maut manakala seorang lagi cedera apabila kereta yang dinaiki mereka terbabas dan merempuh tiang lampu pembahagi jalan di Jalan Kuala Kangsar, Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 2.45 pagi daripada orang awam. Setiba di lokasi kejadian, kesemua mangsa didapati tersepit dalam kenderaan terbabit sebelum proses mengeluarkan mangsa dilakukan pihak bomba. 2 mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak KKM, manakala seorang lagi mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan lanjut. Hasil siasatan mendapati ketiga-tiga mangsa berusia dalam lingkungan 30-an dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Cubaan sindiket menyeleweng 47,540 liter minyak diesel bersubsidi digagalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN menerusi obstiris malam tadi. Pemangku Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali berkata serbuan dilakukan selepas risikan selama 6 bulan. Sindiket dipercayai menggunakan beberapa buah lori untuk mengisi minyak diesel di stesen minyak sepanjang lebuh raya Pasir Gudang, Masai dan Kempas. Diesel kemudian disimpan di stor haram sebelum dijual di pasaran. Nilai rampasan diesel RM100,000. Subsidi diesel RM2.15 tersebut, dan kalau kita tahu pada hari ini, minggu ini, kadar nilai sebenar untuk diesel ini adalah RM3.60. Jadi bayangkan, dibeli pada harga RM2.15, harga di pasaran RM3.60. Jadi sindiket ini telah mengambil keuntungan atas penyelewengan kepada subsidi itu.
Seorang pemandu trailer berusia 37 tahun ditahan bagi membantu sesatan. Turut dirampas satu lori tangki, dua lori bonnet, satu kenderaan pacuan 4 roda. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sehingga semalam, 1,265 pemeriksaan telah dilakukan KPDN di Johor. Daripada jumlah itu, 39 kes penyelewengan diesel bersubsidi telah dikesan melibatkan 570,000 liter diesel bernilai 1.2 juta ringgit. Saksikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos 2023 8.45 malam hanya di TV1. Kitab Al-Quran, Kitab Yaqudul Ummah. Islam sebagai agama persekutuan terus dimartabatkan selain menyediakan peruntukan mencukupi bagi penganjuran program latihan dan pemahaman Islam. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim turut memberi jaminan hak warga negara bukan Islam kekal terpelihara. I have reassured and continues to reiterate here in this country that whilst Islam is the religion of the Federation, and we make no apologies, they will continue to defend the faith, will continue to uphold the sanctity of the religion, and will continue to promote Islam and provide enough allocation and support for training, for understanding of Islam and implementing Islamic programs and Islamic reform. But at the same time, we make no apologies that this country, in the name of Ummat, that it's Ummatan Wasata, will protect the right of every single citizen. Beliau merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 tahun 1445 Hijri 2023 Masihi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur malam tadi. Pada masa sama, Perdana Menteri menggesa umat Islam meningkatkan kefahaman mengenai Islam sebagai usaha menangani Islamofobia. Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata umat Islam tidak sekadar menangkis serangan Islamofobia tetapi perlu bertindak dengan wajar tanpa sebarang penindasan dan kekerasan. Di Malaysia ini kita ada Islam sebagai agama persekutuan, tetapi peraturan itu melarang umat Islam menghina atau mencerca pahaman agama-agama lain. Dan mudah-mudahan kita dapat kembangkan semangat yang sedemikian. Sebab itu bila berlakunya kebakaran Al-Quran di Sweden, selain daripada mengecam, saya telah mengambil keputusan untuk mengarahkan jabatan-jabatan dan penerbit Al-Quran untuk menerbitkan dalam semua bahasa, termasuk dalam bahasa Sweden, 1 juta Al-Quran untuk disebarkan di Malaysia dan di seluruh dunia. Bangunan baru yang dibina perlu dilengkapi dengan kemudahan internet sejajar dengan aspirasi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk capaian 5G. Menterinya Fahmi Fadil berharap pemain industri dapat memantau dan meneliti perkara berkenaan bagi menjayakan hasrat tersebut. This is important because as a minister in charge of internet, selalunya saya disalahkan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Kenapa bangunan sekian-sekian tak ada internet, ya? Tapi it's something for us to consider. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan hujung Minggu Merdeka PM di Bangsar. Tambah Fahmi, pemain industri perlu mempertimbangkan satu seni bina yang mempunyai sejarah tersendiri seperti bangunan Angkasa Puri dan Parlimen. Apakah mungkin kita pertimbangkan satu bahasa ataupun satu idiom, satu language, architectural language yang sesuai manfaat untuk projek-projek perumahan rakyat di masa depan. Seringkali kita lihat dan kita pertimbang,
Normally, Malay households, kalau kita pergi ke kampung, dapur di bahagian belakang. Tapi bila kita masuk ke banyak rumah PPR di Kuala Lumpur sebagai contoh, dapur di depan. Perkara patriotik seperti logo dan tema Hari Kebangsaan tidak seharusnya dipolitikan, tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Hari Kebangsaan merupakan acara nasional yang wajar disambut secara bersama. Ini bukan soal politik. Sebab soal bendera, soal perayaan Hari Kebangsaan ini adalah acara nasional. Ya. Dan saya fikir jangan dipolitikkanlah perkara ini. Jangan ingat semua perkara boleh dipolitikkan. Ya. Beliau mengulas tindakan pembangkang yang dilaporkan akan menyambut Hari Kebangsaan menggunakan logo dan tema berbeza di 4 negeri di tadbir mereka. Sempena Hari Kebangsaan, rakyat disaran mengibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing bagi menunjukkan semangat patriotisme. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andy Muhammad Suryadi Bandi berkata semua lapisan masyarakat perlu berperanan untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Untuk memeriahkan bukan hanya terletak di pundak agensi kerajaan dan juga persekutuan dan juga negeri, tetapi juga agensi swasta, JLC harus memainkan peranan masing-masing. Dan semua ini adalah Hari Kebangsaan. Ya. Kita sebagai warga negara Malaysia, sebagai rakyat Malaysia menyambutnya dan kita mesti meraihkan, mengikut kita punya peranan masing-masing lah. Ya. Setiap orang ada fungsi, setiap orang ada peranan. Beliau temui pemberita selepas merasmikan program perkhidmatan komuniti bergerak dan pelancaran konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 peringkat daerah Kalabakan. Daerah Kalabakan merupakan destinasi ke-63 konvoi KMJG 2023. Lebih 7,000 warga Labuan menyertai siri jelajah program Fit Malaysia peringkat negeri di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Ia bagi membudayakan sukan sebagai gaya hidup. Majlis disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail. Ridwan dalam ucapannya berkata program dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mengamalkan gaya hidup aktif dan cergas. Seterusnya mempromosikan aktiviti sukan, kecergasan dan rekreasi sebagai salah satu medium perpaduan. Ia selaras dengan misi Sukan Negara 2030 untuk mencapai status negara sukan. Sebanyak 23 aktiviti diadakan antaranya Fun Run, Fun Walk, Fun Ride, Kids Fun Aerobic, Kayak dan Petong. Masyarakat orang asli suku kaum Mandrik di Kampung Kuala Lah, Gua Musang, Kelantan bersyukur dengan nikmat kehidupan serta keamanan negara yang dikecapi ketika ini. Sempena Hari Kebangsaan negara ke-66 tahun, masyarakat orang asli berharap kerajaan perpaduan dapat memacu pembangunan berterusan di kawasan pedalaman. Penghulu Kampung Kuala Lah Ali Latih berkata penduduk bersyukur apabila kerajaan telah menyediakan kemudahan asas bagi keperluan masyarakat orang asli di kawasan berkenaan. Selain mendapat kemudahan jalan yang selesa, mereka juga disediakan rumah serta sekolah. Orang asli ini hidupnya untuk kami ini cukup susah lah. Saya sekarang ini kita agak dah sedikit ke depan sikit, walaupun tak baju sangat pun kita tentu ini berkat bantuan kerajaan lah. Apa yang kita dapatkan macam rumah, sekolah, tadika dan berbagai-bagai kemudahan asas yang ada di sini. Api kita pun ada, apa pun ada, jalan pun ada. Dulu kita duduk sini tahun 16 dulu saya kecil pun saya nak sekolah pun cukup susah. Kita satu malam berjalan sampai ke sekolah. Sekarang ni kita sekolah di rumah, tadika ada, semua ada. Saya percaya, saya berkasih kepada kerajaan dulu, kini dan selamanya. Terima kasih kepada kerajaan yang sudi membantu di Kampung Kuala Lah ni. Mungkin semua ada berlaku dah. Cuma dari segi ekonomi kita je lah kurangnya. Dari segi untuk kampung-kampung memang semua berjaya. Kemudahan semua ada. Memang ada. Allah kita ada,
tadika kita ada, lepas tu kok sepo kita ada, semua sobi ada lah. Saya berterima kasihlah kepada kerajaan sebab dia sangat banyak membantu kampung ni, kira semualah, bukan sekat kampung ni. Saya memang berterima kasihlah banyak kerajaan. Itulah kalau anak-anak suruh pergi sekolah. Jadi kita pastikan anak-anak kita pun dapat membaca. Pasti juga dapat membaca, dapat menulis. Kita mengharap-harapkan dia sampai kejayaan ke itulah. Terdapat lebih 300 penduduk asli suku kaum Mandrik di Kampung Kuala Lah. Kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperuntuk 9.7 juta ringgit bagi menaik taraf dan menyelenggara bangunan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang daif di Sabah tahun lalu. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Noor berharap peruntukan yang lebih besar untuk tujuan itu dapat diteruskan tahun ini. Dato' Haji G berkata kelas kafa yang dibaik pulih dapat menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan dan kondusif. Selain itu, bagi menghargai usaha dan bakti guru kafa, Majlis Agama Islam Sabah turut meluluskan pemberian allowance tambahan sebanyak RM100 kepada setiap guru di Sabah berbuka kuasa 1 Jun 2023. Dato' Haji G berucap pada Majlis Penutup Ihtifal Kafa Peringkat Negeri 2023 di Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram. Datuk Haji G percaya kelas kafa dapat membangun modal insan di peringkat awal kanak-kanak. Ini kerana penyelesaian kepada keruntuhan akhlak perlu berpaksikan kepada pendidik agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sedikit perkembangan luar negara, kira-kira 20,000 penduduk di Yellowknife, Kanada berpindah bagi mendapatkan perlindungan susulan skala kebakaran hutan mula merebak pada Jumaat dan Sabtu. Penduduk mengambil keputusan berpindah meninggalkan harta benda mereka dengan mencari tempat perlindungan di wilayah berdekatan. Keluasan kebakaran hutan yang merebak pantas menyebabkan banyak laluan jalan raya terhalang dan dikhawatiri situasi itu akan bertambah buruk. Pelbagai agensi kerajaan turut bertungkus lumus membantu membawa keluar penduduk dari lokasi kebakaran. Kebakaran di Bandar Yellowknife iaitu ibu negeri bagi wilayah barat laut mula menunjukkan situasi buruk pada Jumaat susulan faktor tiupan angin. Di Mexico, pihak berkuasa negara itu menggesa penduduk yang tinggal di zon berisiko tinggi taufan Hillary berpindah segera ke pusat pemindahan sementara. Amaran dikeluarkan susulan taufan berkenaan berpotensi mengancam nyawa selain berisiko banjir. Pusat Taufan Kebangsaan NHC memaklumkan taufan kategori 3 semakin lemah dalam laluannya ke pantai barat tengah semenanjung dan bertukar kepada ribut tropika ke arah selatan California pada Ahad. Hujan lebat diramalkan kekal menjadi kebimbangan utama dan dijangka berlaku di beberapa wilayah di Baja California. Bagaimanapun, sehari sebelum ancaman taufan, situasi di pantai Baja California sebaliknya apabila orang ramai beriadah memenuhi pesisiran pantai. Sukan bola sepak Piala Malaysia, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT melangkah ke suku akhir Piala Malaysia dengan agregat 15-1 selepas berpesta gol membelasah Kelantan FC 10-0 pada aksi kedua pusingan 16 terbaik malam tadi. Pada pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri itu, kesemua gol skuad Harimau Selatan disumbangkan 7 pemain. Penyerang prolifik Batson da Silva mencipta hat-trick, manakala Takahiro Kunimoto meledak 2 jaringan. Pada separuh masa pertama, Batson membuka jaringan minit ke-21, diikuti 2 jaringan Kunimoto minit ke-24.
dan 37 sebelum Baxen meletakkan pasukan selesa mendahului 4-0. Di babak kedua, JDT terus bernafsu merobek benteng pertahanan Kelantan dengan meledak 4 gol lagi dalam tempoh 11 minit masing-masing menerusi Juan Moniz, Darul Syam, Heberty Fernandes dan Arif Aiman Hanafi. Baxen melengkapkan hat-tricknya minit ke-72 yang juga hat-trick pertamanya dalam kempen Piala Malaysia musim ini. Sebelum pemain gantian, Aisar Hadi mengesahkan kemenangan besar JDT dengan gol ke-10. JDT akan membuat perhitungan menentang pemenang antara Negeri Sembilan FC dan Kelantan United FC. Kemenangan besar 10-0 ke atas The Red Warriors jelas menggembirakan pengendali JDT Esteban Solari. Menurutnya ini menjadikan JDT pasukan yang semakin digeruni dan berada dalam kelas yang tersendiri. We always compete with ourselves, and competing with yourself is everything you can do in life. You try to do better, always respecting the rival, but respecting is also trying to play professional, trying to be 100%, and today we show it that. No, I think we scored 10. We could score even more. We didn't concede any chance. I think we conceded only one shoot to the goal. For me, it's important also to keep the clean sheet. No give any opportunity to their team. And this talk about the concentration of my players, of the professionalism they have, and how they are prepared to face the next games. Debut Takehiro Kunimoto yang menjaringkan 2 gol juga nyata menggembirakan Solari, memandangkan pemain itu masih mencari keserasian dan cuba menyesuaikan diri di Johor. Lebih manis, hampir semua pemain diturunkan berjaya menampilkan aksi membanggakan. Di Stadium MBPJ pula, juara 33 kali Selangor FC mengesahkan slot ke suku akhir dengan kemenangan agregat 5-3 biarpun tewas 1-2 kepada PDRM FC. Skuad The Red Giant yang menang 4-1 pada aksi pertama melebarkan jurang jaringan menerusi Yohanri Orozo pada minit ke-25 selepas bijak melepasi perangkap offside sebelum berembat kencang melepasi penjaga gawang Muhammad Ramadan Abdul Hamid. Sang Saka Biru bangkit menyamakan kedudukan 7 minit kemudian selepas penyerang Muhammad Nabil Ahmad Latpi menolak masuk bola hantaran Uche Akbar. Kesilapan pertahanan Selangor Haris Haikal Adam yang tertampan bola ke dalam gawang sendiri pada masa kecederaan memberikan gol kedua buat PDRM. Selangor akan berdepan Terengganu FC di pentas suku akhir yang dijadual bermula 15 September ini. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho nyata kecewa susulan kekalahan pasukannya kepada PDRM pada aksi timbal balik. Namun The Red Giants tetap mara ke suku akhir dengan agregat 5-3. Memasuki babak kedua, Cheng Ho melakukan sekurang-kurangnya 5 tukaran pemain di bahagian pertahanan dan tengah bagi mengekang asakan Sang Saka Biru. Mengecewakan bukan pada pasukan. I think setiap individu kena bertanggungjawab tentang kekalahan tersebut lah. Of course, kita yang penting adalah kita layak ke peringkat seterusnya. Untuk perlawanan ni saya harap pemain-pemain sedar mana-mana pasukannya kita berjumpa, kita perlu bersedia dari segi mental dan fizikal. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت